Salam sejahtera diucapkan kepada Dr. Jong Hui Ying. Saya dan rakan-rakan dari kumpulan 6 ingin membuat pembentangan bagi tugasan pragmatik di bawah tajuk 3, iaitu terdapat 3 kelebihan dalam sistem ambil alih yang dibincangkan oleh Sachs, Chugloff dan Jefferson 1975. Bincangkan. Ahli kumpulan 6 terdiri daripada Siti Rozilah binti Mak Daud bernama matrik 145743, saya Nur Najlah binti Muhammad Tumizi bernama matrik 145662, Siti Aisyah binti Awang 147356, Siti Najwa binti Johari 148187 dan Suryanti binti Udin bernama matrik 145573. Kita mulakan pembentangan dengan pengenalan. Pragmatik adalah perinterpretasian atau pentafsiran makna yang melibatkan faktor bukan linguistik yang berbeza dengan semantik bagi membantu pendengar memperoleh makna yang sebenar. Ilmu pragmatik juga ditakrifkan sebagai pengkajian hubungan-hubungan antara bahasa dalam konteks sesuatu ayat. Akan tetapi, penulisan ini hanya akan memfokuskan kajian mengenai konteks ujaran serta maksud penutur, di mana pragmatik menekankan maksud dalam suatu interaksi yang berlaku antara penutur dan pendengar. Dalam bidang bahasa, kajian berkenaan analisis perbualan atau conversation analysis adalah sangat relevan, terutamanya melibatkan sistem komunikasi bahasa. Analisis perbualan ini merupakan cabang analisis wacana di mana adalah satu pendekatan berkenaan interaksi sosial yang merangkumi tingkah laku lisan atau bukan lisan dalam sesuatu situasi dalam kehidupan. Analisis perbualan ini juga sebenarnya hanyalah memfokuskan pada konteks perbualan semata-mata. Namun, analisis ini telah mula berkembang dan merebak dari segi kaedahnya untuk disesuaikan dengan interaksi yang lebih meluas seperti interaksi yang berlaku dalam sesebuah institusi atau bidang tugas tertentu, misalnya di mahkamah, media massa, pejabat pentadbiran dan sebagainya. Analisis perbualan ini telah menjadi satu kajian yang mantap dalam bidang sosiologi, antropologi, linguistik, komunikasi dan psikologi. Penulisan kajian ini hanya akan memfokuskan satu struktur perbualan iaitu pengambilan giliran. Artikel Simple Systematics for the Organization of Turn-Taking for Conversation oleh Sachs, Chugloff dan Jefferson 1975 akan dijadikan rujukan dalam penulisan ini di samping mencapai 2 objektif, iaitu yang pertama, mengenal pasti 3 kelebihan dalam sistem ambil alih yang dibincangkan oleh Sachs, Chugloff dan Jefferson 1975 dan yang kedua, membuktikan 3 kelebihan sistem ambil alih tersebut serta mengaitkannya dengan data-data perbualan yang telah diperoleh. Seterusnya, saya akan menjelaskan mengenai sistem ambil alih. Sachs, Chugloff dan Jefferson 1974 menyatakan bahawa sistem ambil alih melibatkan satu situasi di mana seorang individu berkomunikasi secara bergilir-gilir dalam sesuatu perbualan mengikut peraturan-peraturan yang tertentu. Dan sistem ini bertujuan untuk memastikan seorang penutur sahaja yang bercakap dalam satu masa dengan pertukaran penutur berlaku sepanjang perbualan. Terdapat 2 komponen dalam sistem ambil alih iaitu yang pertama, komponen penentuan giliran yang merujuk kepada hak bertutur iaitu yang pertama, penutur yang giliran seterusnya ditentukan oleh penutur semasa yang memilih penutur seterusnya tersebut. Yang kedua pula, penutur yang giliran seterusnya dipilih oleh diri sendiri. Komponen yang kedua pula ialah pembinaan giliran yang merujuk kepada pengambilan giliran dalam perbualan dengan menggunakan isyarat atau bahasa tertentu seperti klausa, frasa dan ayat. Sistem ambil alih turut melibatkan tempat transisi relevan atau TRP. TRP ini merujuk kepada penamat bagi komponen pembinaan giliran, di mana peraturan dalam TRP ini menjelaskan bahawa yang pertama, jika penutur semasa telah memilih penutur seterusnya, penutur yang dipilih mempunyai hak dan perlu mengambil giliran untuk bertutur, manakala penutur yang lain tidak boleh mengambil giliran tersebut. Yang kedua pula, jika penutur semasa tidak memilih penutur seterusnya, penutur seterusnya boleh menggunakan teknik memilih diri sendiri. Yang ketiga pula, jika penutur semasa tidak memilih penutur seterusnya, dia mempunyai hak untuk meneruskan gilirannya jika tiada penutur lain yang memilih diri sendiri untuk bertutur. Kesemua peraturan ini
akan digunakan untuk setiap proses TRP yang berlaku dalam perbualan. Seterusnya, tokoh yang memberi pandangan berbeza tentang sistem ambil alih ini ialah Buffett. Beliau telah mengatakan bahawa perbualan boleh dianggap sebagai sesuatu yang tidak mempunyai struktur susunan, tidak terancang dan langsung tidak mempunyai peraturan. Hal ini jelas dilihat berlawanan dengan apa yang dikatakan oleh Seglev dan Jefferson. Sementara itu, tokoh yang bersependapat dengan tiga tokoh ini ialah Liddecourt yang telah menggariskan tiga peraturan iaitu sama seperti peraturan Seglev dan Jefferson sebagaimana yang telah dikatakan oleh rakan pembentang sebelum ini. Bukan itu sahaja, Liddecourt turut melakukan penambahbaikan sistem ambil alih ini dalam analisis perbualan di mana ia tertumpu kepada 8 aspek iaitu ambil alih giliran, pembetulan, pasangan bersebelahan, pembuka turutan, penutup turutan, perkembangan turutan, penceritaan dalam perbualan dan pertindihan ataupun pencelahan. Pandangan Cleve juga dapat dilihat menyokong kerana ia mengatakan bahawa terdapat dua komponen penting dalam analisis perbualan iaitu aksi dan urutan yang merujuk kepada ambil alih. Tidak dapat dinafikan bahawa sistem ambil alih yang dipelopori oleh tiga tokoh ini menjadi panduan kepada pengkaji linguistik untuk melakukan kajian. Sebagai contoh, kajian yang dilakukan oleh Syamin Sharif, Muhammad Khaidir dan Rozaida Abdul Rauf pada tahun 2021 yang mengaplikasikan sistem ambil alih dalam sidang media COVID-19 Kementerian Kesihatan Malaysia. Aisyah Faradiba tahun 2018 pula menggunakan sistem ambil alih dalam kajian dialog filem Ketika Cinta Bertasbih oleh Khairul Umam. Oleh itu, dapatlah dikatakan bahawa peraturan yang terkandung dalam sistem ambil alih ini memainkan peranan penting dalam perbualan kerana ia menjadi titik tolak kepada penyampaian yang lancar dan berkesan. Seterusnya, 3 kelebihan dalam sistem ambil alih yang dibincangkan oleh Segloff dan Jefferson 1975. Kelebihan pertama adalah memastikan topik dan perbualan mudah difahami. Dalam satu perbualan, kefahaman terhadap topik amat penting. 3 tokoh ini menjelaskan bahawa penutur yang terlibat dalam perbualan mempunyai kawalan terhadap kefahaman perkara yang dibincangkan, di mana peserta yang terlibat perlu sentiasa peka serta fokus antara satu sama lain sama ada sebagai penutur atau pendengar kerana ia mempengaruhi kefahaman terhadap apa yang diujarkan. Penutur seterusnya hanya mampu meneruskan perbualan sekiranya beliau mendengar dan memahami apa yang dibicarakan oleh penutur sebelumnya atau penutur semasa. Melalui data satu di sebelah, penutur semasa iaitu wartawan 3 memilih penutur berikutnya iaitu Dr. Noor Hisham bagi menjawab soalan yang diberikan. Dr. Noor Hisham perlu mendengar serta memahami terlebih dahulu perkara yang ditanya oleh wartawan. Dan melalui jawapan yang diberikan, jelas kelihatan bahawa Dr. Noor Hisham memahami soalan yang diutarakan dan beliau tahu mengenai gilirannya untuk meneruskan komunikasi tersebut. Maka jelaslah bahawa sistem ambil alih mampu meningkatkan kefahaman terhadap perkara yang dibicarakan apabila penutur terlibat peka dan fokus dalam perbualan. Seterusnya, data 2 menunjukkan perbualan yang berlaku yang melibatkan satu rancangan buah bicara wanita hari ini yang bertajuk Jodoh Tanpa Restu bertarikh 13 Februari 2015. Perbualan tersebut adalah berbentuk pertanyaan di mana jelas sekali terdapat kata tanya itu bagaimana yang diajukan oleh P selaku penutur semasa. Jadi apabila P bertanya soalan dan turut menyebut panggilan doktor dalam soalan yang diajukan, maka ODW iaitu Dr. Fadilah Muhammad Ali akan bertindak sebagai penutur seterusnya. Hal ini adalah bertepatan dengan sistem ambil alih iaitu secara pengambilan giliran dalam perbualan antara P dan ODW kerana P telah memilih ODW sebagai penutur seterusnya memandangkan soalan yang ditanya mengandungi kata yang merujuk kepada panggilan dan jawatan ODW. Selain itu, proses tanya-jawab yang berlaku antara P dan ODW ini sememangnya mematuhi sistem ambil alih memandangkan ODW terus menjawab soalan selepas P selesai bertanya. Justru, topik dalam perbualan akan mudah difahami memandangkan P dan ODW masing-masing mengikut penggiliran yang betul dalam perbualan. Ditambah pula dengan struktur ayat yang disusun oleh penutur semasa yang menjadi penyumbang kepada tahap kefahaman penutur seterusnya untuk memberikan maklum balas dan jawapan. Jadi, hal ini secara tidak langsung akan dapat meningkatkan motivasi penutur dan seterusnya pendengar berkaitan buah bicara yang berlangsung.
Okey, untuk data 3, kepatuhan terhadap sistem ambil alih juga dapat dilihat oleh kesemua penutur dalam buah bicara yang berlangsung. Kebiasaannya, rancangan buah bicara sebegini sememangnya telah diatur dari awal, terutama dari segi pengambilan giliran, untuk memastikan buah bicara ini berlangsung dan meningkatkan kesan positif kepada pendengar. Ekoran input dan isi penting topik dapat disampaikan dan difahami dengan mudah. Seterusnya, sistem ambil alih yang dijalankan ini juga berdasarkan data 3 ini telah menunjukkan berlaku kesinambungan intipati perbualan di akhir buah bicara berkaitan topik jodoh tanpa restu, di mana mengandungi nasihat, peranan suami isteri dan sebagainya. Jadi, sistem ambil alih dalam perbualan ini telah menunjukkan kesinambungan intipati atau maklumat yang ingin disampaikan dalam sesuatu perbualan di mana akan memberi kefahaman yang mudah kepada pendengar berkaitan topik perbincangan. Kelebihan yang kedua ialah mengelak daripada berlakunya konflik yang tidak diingini dalam sesuatu perbualan. Menurut Seglove dan Jefferson, sistem pengambilan giliran mempunyai dua jenis komponen, iaitu komponen pembinaan giliran dan komponen penentuan giliran. Kedua-dua jenis komponen tersebut penting dan diperlukan dalam sistem ambil alih untuk mengelak daripada berlakunya konflik yang tidak diingini dalam sesuatu perbualan. Dalam sistem perbualan yang berlaku antara penutur dan pendengar yang terlibat, terdapat seorang penutur semasa sahaja yang perlu bertutur dalam tempoh satu masa, dan setelah itu akan wujudnya proses peralihan yang berlaku antara penutur semasa ke penutur berikutnya, di mana penutur seterusnya perlu mengambil giliran dalam meneruskan ujaran setelah penutur semasa selesai bertutur. Untuk mengelak daripada berlakunya konflik yang tidak diingini dalam setiap perbualan, setiap penutur haruslah mematuhi beberapa peraturan dalam sistem ambil alih yang dikemukakan oleh tiga sarjana tersebut. Terdapat tiga jenis peraturan dalam sistem ambil alih, iaitu penutur semasa memilih penutur yang seterusnya, pemilihan diri sendiri sebagai penutur seterusnya, dan penutur semasa meneruskan perbualan. Jadi, untuk melihat dan meneliti cara pengambilan giliran bertutur melalui sesebuah perbualan, beberapa data telah dipetik melalui bual bicara radio slot Keajaiban Berlapar Usra Nurani yang disiarkan menerusi IKIM FM. Peserta komunikasi yang terlibat ialah Ustaz Zul Ramli Muhammad Razali dan penyampai radio ialah Siti Rohani Surani dan Nur Nilofa. Berdasarkan data 4 dalam jadual ini, cara pengambilan giliran bertutur yang berlaku dalam bual bicara tersebut ialah penutur semasa memilih penutur yang seterusnya dengan cara memanggil atau menamakan penutur seterusnya. Penutur semasa iaitu penyampai radio Siti Rohani telah menamakan atau memanggil Ustaz Zul Ramli sebagai penutur seterusnya dengan menyapa iaitu memberi salam kepada beliau. Secara tidak langsung, ini memberi peluang kepada Ustaz Zul Ramli untuk bertutur kerana beliau mempunyai hak mengambil giliran bertutur setelah penyampai radio Siti Rohani selesai menyampaikan ujarannya. Seterusnya, data 5 menunjukkan cara pengambilan giliran yang berlaku ialah pemilihan diri sendiri sebagai penutur seterusnya, di mana Ustaz Zul Ramli telah mengambil giliran bertutur kerana penutur yang dipilih oleh penyampai radio tidak mengambil giliran bertutur. Berdasarkan situasi ini, penyampai radio Siti Rohani telah memilih peserta komunikasi berikutnya untuk mengambil giliran bertutur tanpa memanggil atau menamakan penutur seterusnya. Namun begitu, Ustaz Zul Ramli telah mengambil giliran bertutur di mana beliau memilih diri sendiri sebagai penutur seterusnya setelah penyampai radio Siti Rohani selesai menyampaikan ujarannya. Secara tidak langsung, hal ini telah menyebabkan peserta komunikasi yang seharusnya mengambil giliran bertutur tidak mempunyai giliran untuk bertutur. Baiklah, seterusnya saya akan meneruskan pembentangan iaitu aturan ketiga yang terdapat dalam sistem ambil alih ialah penutur semasa meneruskan perbualan. Berikut merupakan data yang dipetik daripada Nur Amira Chehsoh 2020 iaitu data ke-6 yang terdapat dalam jadual tersebut yang menunjukkan cara pengambilan giliran bertutur yang berlaku dalam bual bicara radio slot Keajaiban Berlapar Usra Nurani iaitu penutur semasa meneruskan perbualan. Penutur semasa iaitu penampai radio Siti Rohani Surani telah memainkan peranan dalam meneruskan bual bicara yang sedang berlangsung apabila peserta komunikasi tidak mengambil giliran bertutur dalam bual bicara yang sedang berlangsung. Keadaan ini berlaku apabila penampai radio Siti Rohani Surani telah memanggil Ustaz Zul Ramli M. Razali untuk meneruskan bual bicara. Namun, Ustaz Zul Ramli M. Razali tidak bersedia untuk mengambil giliran untuk meneruskan sesi bual bicara tersebut.
Secara tidak langsung, hal ini telah menyebabkan penutur semasa iaitu penampai radio Siti Rohani Surani telah memainkan peranan dalam meneruskan bual bicara yang sedang berlaku. Sistem ambil alih memainkan peranan untuk mengelak daripada berlakunya konflik yang tidak diingini di mana berlakunya celahan dan pertindangan dalam perbualan yang sedang berlangsung antara penutur dan pendengar yang terlibat. Menurut Tenen 2003, celahan terbahagi kepada dua jenis iaitu celahan yang bersifat gangguan dan celahan yang bersifat pertolongan. Berikut merupakan data yang dipetik daripada Nur Amira Chehsoh 2020 iaitu data ketujuh yang terdapat dalam jadual tersebut yang menunjukkan cara penggambilan giliran bertutur yang berlaku dalam bual bicara radio slot keajaiban berlapar usrah nurani iaitu dengan cara celahan yang bersifat menokong dalam membuat pilihan diri sendiri sebagai penutur seterusnya. Peserta semasa iaitu Ustaz Zul Ramli telah menghadapi kekurangan atau kehilangan idea ketika menampaikan sesuatu perkara iaitu maklumat mengenai topik perbincangan yang dibicarakan. Secara tidak langsung, peserta komunikasi iaitu penampai radio Siti Rohani Surani telah memilih diri sendiri untuk membantu Ustaz Zul Ramli dengan melakukan tindakan seperti mencela yang bersifat menokong. Akhir sekali, kelebihan yang ketiga ialah membantu melancarkan perbualan. Sir Shegloff dan Jefferson 1975 menyatakan bahawa sesebuah organisasi peraturan dapat membentuk sistem pengurusan ambil alih dalam sesuatu perbualan lebih lancar dan teratur, di mana sistem pengurusan ambil alih ini membolehkan penutur semasa mengawal sesuatu situasi dengan baik apabila penutur tersebut memilih dirinya sebagai penutur berikutnya atau penutur semasa meneruskan ujarannya. Tindakan penutur semasa ini boleh mengelakkan berlakunya perbualan yang tergantung dan kesenyapan. Secara tidak langsung juga, ianya boleh membantu melancarkan sesuatu perbualan. Kelebihan ketiga boleh dibuktikan melalui data lapan di atas di mana Dr. Nur Hisham bertindak meneruskan ujarannya dengan menamatkan perbualan. Pada awalnya, Dr. Nur Hisham memberi maklum balas terhadap persoalan yang telah diajukan oleh seorang wartawan. Setelah beliau selesai memberikan maklum balas, beliau mendapati tiada lagi soalan yang ingin diajukan oleh wartawan menyebabkan Dr. Nur Hisham bertindak dengan meneruskan ujarannya dengan menamatkan sidang media tersebut bagi memastikan kelancaran perbualan. Tindakan penutur semasa yang meneruskan ujarannya telah membantu kelancaran proses perbualan dan sidang media yang berlangsung juga tidak tergantung begitu sahaja. Berdasarkan data 9 juga, penutur semasa bertindak meneruskan ujarannya. Setelah Dr. Nur Hisham selesai menjawab persoalan wartawan, berlaku kesenyapan selama 3 saat menyebabkan Dr. Nur Hisham meneruskan ujarannya dengan ujaran okey lalu memberi peringatan kepada rakyat Malaysia. Tindakan dilakukan oleh Dr. Nur Hisham sebagai penutur semasa telah menghidupkan kembali sidang media yang berlangsung dari kesenyapan dan membantu melancarkan perbualan. Data 10 pula menunjukkan penutur semasa memilih dirinya sebagai penutur seterusnya kerana penutur semasa tidak menyatakan sesiapa sebagai penutur seterusnya. Dalam data tersebut, setelah Dr. Nur Hisham selesai menyatakan keputusan MKN, lalu Dr. Nur Hisham memilih dirinya untuk meneruskan perbualan dengan memberikan maklumat berkenaan kes COVID-19 di Sabah. Maka, tindakan penutur semasa ini telah membantu melancarkan sidang media tersebut. Kesimpulannya, perbincangan ini jelas menunjukkan 3 kelebihan sistem ambil alih yang dibincangkan oleh Sir Shegloff dan Jefferson 1975. 3 kelebihan dikenal pasti melalui 3 peraturan yang telah diketengahkan oleh ketiga-tiga tokoh tersebut. 3 kelebihan yang telah dikenal pasti ialah memastikan topik dan perbualan mudah difahami, mengelak daripada berlakunya sebarang konflik yang tidak diingini dan dapat membantu kelancaran perbualan. Kelebihan sistem ambil alih jelas dibuktikan melalui data-data perbualan yang telah diperoleh daripada sidang media, bual bicara radio dan sebagainya. Setiap peserta
perbualan perlu bekerjasama dan memainkan peranan masing-masing dengan baik dalam sesuatu perbualan supaya tujuan sesuatu perbualan dimulakan dapat dicapai dengan berkesan. Berikut merupakan senarai rujukan yang kami gunakan dalam perbincangan ini. Sekian sahaja pembentangan daripada kumpulan kami. Sekian, terima kasih.